Testing, testing. Okey, dengar suara. Boleh dengar suara? Okey, nasi muda. Terima kasih banyak nasi muda. Tadi lama betul lah tak dengar suara kan. Kalai Atimolan, salam reformasi. Dah boleh live ke katanya ya? Masih lagi kita duk setting-setting ni. Okey, Muhammad Afendi Abbas, Asrahwan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang mana tegur tadi, suara tak dengar. Muhammad Azam Yahya, Izan Yan, Zarah Safi, Hani Manja, Asrahwan, okey, Siti Rosni Aini, Amir Syarifuddin, Zaid Yunus, Izwan, Hafiz, Zaiziril Rosil, Zaid Yunus, okey, Razak Rosli, JJ, Khairil Hamzah, Mahyudin Dul Karim, Abdul Ghani kat sini, Figorian, Fellow. Terima kasih kerana tegur tadi. Audio untuk unmute katanya. Guna Sigaran, Aciapan dari Langkawi, Abdul Ghani, Nizam Kampung untuk Besan, Rosli Lobawi. Kita juga ada Daman Huri, Anun Radin, Terengganu. Testing clear sebab kita gunakan headphone katanya. Itu daripada Cempaka Sari. John Wick Letatu. Salam Tuan Remau hadir. Muhammad Nasrul. Okey. Nordin Terengganu. Assalamualaikum semua, clear suara Tuan Abdul Ghani. Terima kasih. Farigorian, salam tolak migran baru okey. Bandar Tun Razak hujan lebat katanya. Asrahwan ya. Abdul Ghani Sungai Buloh hadir. Okey. Petang ni seketika saja. Saya cuma nak ulas tentang satu yang telah diviralkan baru-baru ini, iaitu tentang seorang pelajar Universiti Malaya. Seorang pelajar Universiti Malaya. Okey. Mungkin tuan-tuan boleh lihat tak sini. Iaitu seorang pelajar perempuan, Nik Farah Elisha, pelajar akhir perubatan Universiti Malaya, di mana beliau telah membuat aduan ya, dan beberapa NGO juga telah membuat aduan di belah polis, di mana beliau telah pun dihalang untuk menduduki pelisahan akhir pelajar perubatan ya, kerana atas alasan tidak mengambil vaksin. Ini alasan dia tidak mengambil vaksin. Bukan satu perbuatan jenayah lah ya. Tak mengambil vaksin saja, belum mengambil vaksin lagi. Sedangkan pelajar ini adalah pelajar pengajiannya di bidang perubatan, bermakna mustahil dia tak tahu kan keperluan ataupun pilihan yang dia ada hasil daripada apa yang dia belajar. Mustahil dia sengaja-sengaja tak mengambil lah. Mungkin ada sebab musababnya. Dan kalaulah betul beliau enggan mengambilnya, persoalan yang ingin kita tanyakan kepada pihak kerajaan, iaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri dan juga dinyatakan sendiri oleh Menteri KJ, bahawa pengambilan vaksin ini adalah sesuatu yang tidak diwajibkan ataupun bukan menjadi satu paksaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Bermakna vaksin ini bukan perkara yang diwajibkan. Ya, maknanya kalau tak ambil vaksin boleh dah ambil tindakan undang-undang dan sebagainya. Satu perkara yang digalakkan tetapi tidak diwajibkan. Apabila perkara yang tidak diwajibkan, saya merasa heran bagaimana pihak Universiti Malaya khususnya melarang seorang pelajar akhir yang telah belajar bertahun-tahun, apabila mereka tiba masanya untuk mengambil peperiksaan, mereka dihalang kerana tidak mengambil vaksin. Ini, saya rasa ini satu penganiayaan dan juga kezaliman yang berlaku dan seharusnya seharusnya tidak berlakulah dalam negara kita. Kezaliman seperti ini apatah lagi dilakukan terhadap pelajar
Ya, kita nak menggalakkan pelajar-pelajar untuk mengambil bidang yang bagus, ya, seperti bidang perubatan dan sebagainya. Tidak ramai pelajar yang mengambil pengajian di bidang perubatan. Tapi bila kita ada anak Melayu, ya, wanita yang telah pun melanjutkan pengajiannya di bidang perubatan, bila tiba saat mereka untuk mengambil peperiksaan hanya kerana perkara vaksin yang tidak diwajibkan, itu menjadi penghalang untuk dia mengambil peperiksaan. Jadi saya rasa sudah bercelaru, ya, pengurusan dan pentadbiran negara kita nampaknya seperti tidak ada kawalan, seperti tidak ada menteri, seperti tidak ada dasar yang jelas tentang satu perkara yang nak dilakukan. Ya. Isu vaksin yang selalu disentuh oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, boleh katakan setiap hari disentuh oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang vaksin ini, bagaimana untuk menguruskannya, ya, bagaimana untuk menentukan bahawa seluruh rakyat Malaysia mendapat bekalan vaksin ini, nampaknya masih gagal. Bahkan yang menjadi keperluan kepada pekerja-pekerja kilang industri umpamanya, yang itu satu punca peratusan yang tinggi ke atas merebaknya, ya, COVID-19 ini, iaitu bermula daripada kilang-kilang yang telah dibuka. Seperti mana yang kita lihat diviralkan di Kedah, ada aduan di Johor juga. Ya, banyak kilang-kilang yang tak sepatutnya dibuka. Suatu ini, ya, dalam tempoh disambung 2 minggu lagi, sepatutnya mereka dihentikan, tetapi masih lagi dibuka dan pekerja-pekerjanya diminta untuk hadir bekerja. Ya. Jadi arahan sekarang ni begitu mengelirukanlah, ya, begitu mengelirukan kita mana sebenarnya yang sepatutnya kita ikut. Ya. Pelajar-pelajar yang tak mengambil vaksin tidak boleh menduduki peperiksaan. Dan ada kilang-kilang yang tidak sepatutnya dibuka, diberikan kelonggaran. Bermakna kita seperti ada satu pihak lain yang terananya akibat daripada kegagalan kita menguruskan vaksin ini dengan baik. Ya, inilah yang selalu ditegur oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam live-nya, ya, dan perkara ini pun dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bila beliau bertemu dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, ya. Pedulikanlah apa yang Atuk sebut. Dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada idea dan sebagainya, ya. Yang sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila bercakap dengan Mahathir, tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan menceritakan apa plan dia, apa perancangan dia, sebab bukan Dr. Mahathir nak menyelesaikan masalah ini, ya. Jadi apa perancangan, apa cadangan dan juga pendapat Datuk Seri Anwar Ibrahim itu disalurkan terus ke bawah duli Yang Mulia Tuanku. Jadi apa yang Mahathir sebut Anwar tidak ada perancangan, Anwar tidak ada plan, ini adalah style Mahathir lah, ya. Akan sentiasa cuba merendah-rendahkan kewibawaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita ada Saleh Leh Steady Picard katanya. Erdogan ni gelap masa depan negaraku kalau macam ni, kata Fogarden, ya. Caca merebah dah, tu dia kata Abdul Ghani. Zack pergi berambus lah mamak poker. Cikgu normal lah Ahmad Johari. Suara tak ada kata. Tak ada suara ke? Macam mana tak ada suara ni? Tadi kata ada. Okey, Fegorian Fellow gelap masa depan negara. Saleh. Ya. Saya rasa suara okey, ya. Okey, berbalik kepada topik kita yang ringkas pada petang ini, kita menyerulah, ya, agar pelajar ini dikembalikan hak dia, ya, untuk mengambil peperiksaan dan janganlah dimusnahkan, ya, semangatnya untuk terus belajar hanya kerana vaksin ini. Sedangkan kita sendiri yang berjanji dengan seluruh rakyat Malaysia bahawa pengambilan vaksin ini bukan satu paksaan, bukan satu yang diwajibkan, dan rakyat berhak untuk mengambilnya atau tidak. Bahkan rakyat berhak juga untuk memilih vaksin mana yang diperlukan, ya. Tugas kerajaan adalah menyalurkan vaksin ini seperti mana yang telah mereka peruntukkan di dalam bajetnya, berapa banyak yang diberikan, ya. Difahamkan hanya berapa persen sekarang ni rakyat Malaysia yang telah mengambil vaksin.
ramai yang telah membuat temu janji, ramai yang telah memohon masih lagi tidak memperolehi. Dan paling malangnya sekali, beberapa pekerja-pekerja industri sendiri yang masih ramai yang tidak mengambil vaksin. Dan kita tahu bahawa merebaknya COVID ini banyaknya datang daripada industri-industri perkilangan. Seperti mana di Kedah kita lihat semalam, satu lori diangkut orang yang kena, yang telah pun positif COVID. Bahkan yang diviralkan baru-baru ini ada seorang wakil rakyat yang daripada UMNO merayu, beliau beliau menerima aduan beberapa pekerja kilang yang mengeluh kerana kilang-kilangnya dibuka dan mereka terpaksa bekerja dalam keadaan pekerja-pekerja pun ada yang positif COVID. Bahkan ada kilang yang pekerjanya meninggal dunia kerana COVID, tetapi kilang itu masih beroperasi dan pekerja-pekerja lain juga diminta hadir. Okey, guna sigaran, aciapan, pengkhianat dan munafik mandar rakyat. Doh cari meja pula. Daman Huri, umur melepasi 90 tahun, tak payah bertanding lagi katanya. Abdul Ghani, okey. Wabak dari kilang-kilang. Lizam Mat Isa, kita juga ada Faizal Shoaib. Khairi Kamarudin juga. Kita ada Zack Burn, Zack. Tu mamak musibat tak sedar diri. Dah tua pun tak sedar diri katanya. Sekarang ni melalak suruh duduk satu meja. Okey, yang itu saya tak mahu ulas. Cuma saya nak highlight pada petang ini adalah berkenaan dengan penganiayaan yang berlaku kepada pelajar Nik Farah yang mana saya sebut tadi, tentang Nik Farah ini. Mungkin yang mana sempat lihat gambar, cuba tengok balik gambar tadi. Okey, ini dia Nik Farah Elisha, pelajar akhir perubatan UM yang pada 6 ataupun 8 bulan baru ni ada peperiksaan di Sdn Melaya, peperiksaan akhir. Beliau telah dihalang daripada menduduki peperiksaan kerana tidak mengambil vaksin. Beginilah keadaan negara kita, bagaimana rakyat telah pun dianiaya, ditakut-takutkan, dan bila seorang pelajar itu dilarang untuk mengambil vaksin, dilarang untuk mengambil peperiksaan hanya tidak mengambil vaksin, ini seperti seolah kita memaksanya, secara tak langsung memaksa semua orang untuk mengambil vaksin. Sedangkan Nik Farah ini seorang pelajar perubatan, beliau lebih tahu sebenarnya daripada kita, daripada makcik-pakcik yang di kampung. Nik Farah ni mungkin lebih mengkaji, belajar, dan dia tahu keperluan vaksin itu dan hak kepadanya untuk mengambil pada bila dia nak ambil, vaksin mana yang dia nak ambil. Dan mungkin beliau juga ada sebab mengapa tidak lagi mengambil vaksin berkenaan. Jadi tidak bolehlah kita berdendam dengannya, menghalang dia mengambil peperiksaan. Dia seorang perempuan, pelajar perempuan, pelajar muda perempuan Melayu. Ini nak cerita pasal Melayu juga ni, ketuanan Melayu, kerajaan Melayu, Islam dan sebagainya. Nik Farah ni seorang Melayu beragama Islam, seorang wanita, dan bidang pembelajarannya adalah bidang yang ramai Melayu tak berani ambil. Bidang perubatan tak ramai Melayu yang berani untuk mengambil pengajian di bidang perubatan ini. Sepatutnya kita berbangga kerana ada seorang perempuan muda, anak Melayu beragama Islam yang ambil bidang ini. Tapi kita hancurkan mereka, kita hancurkan semangatnya atas alasan tidak mengambil vaksin. Sedangkan kita tahu undang-undang dalam negara kita, vaksin bukan perkara yang diwajibkan, bukan perkara yang menyalahi undang-undang sekiranya seseorang itu tidak mengambil vaksin. Ianya hanya digalakkan. Ia hanya digalakkan, tidak menjadi satu paksaan. Oleh kerana ia hanya digalakkan dan bukan menjadi satu paksaan bagi rakyat Malaysia, mengapa perlu UM menguatkuasakan satu undang yang zalim ini? Ini harus dijawab oleh pihak Universiti Melaya, dan saya difahamkan ada beberapa NGO termasuk keluarga Nik Farah sendiri telah membuat laporan polis. Dan kita harap polis melakukan siasatan, dan sekiranya ada salah guna kuasa berlaku di UM, tindakan tegas harus diambil. Dan Menteri Pendidikan, Menteri Pengajian harus bertanggungjawab, harus menjawab isu ini dan harus mengembalikan hak untuk Nik Farah. Okey. Zaibun kata pelajar bijak macam ni boleh halang ambil vaksin. Okey. Anodin Terengganu boleh ambil tindakan mahkamah tak katanya.
Ya, mungkin ini salah satu pendekatan untuk memulakan tindakan mahkamah. Ya, sebab itu laporan polis dibuat. Ya, laporan polis dibuat supaya polis mengadakan siasatan supaya pihak keluarga mungkin boleh mengambil tindakan saman, ya, macam-macam lah, ya, yang perlu boleh dilakukan oleh pihak keluarga yang terlibat. Kita juga ada Rahzaja, Cikgu Zainal Arsyad juga bersama kita, Wan Muhammad Akbar Bandar Tun Razak Ceras, Gregorian Fellow Anuddin Terengganu. Okey, ini di antara rakan-rakan yang sempat bersama kita pada petang ini, dan saya live pun tak lama, cuma saya nak highlight isu ni supaya kita ramai-ramai viralkan, ya, supaya rakyat Malaysia tahu betapa zalimnya, betapa cecah merebahnya kerajaan yang ada pada hari ini. Dan wajarlah, ya, pada 16 hari bulan nanti, beberapa hari lagi, yang dikatakan ada mesyuarat khas raja-raja, dan kita mengharapkan raja-raja lah yang akan membawa suara rakyat ini, yang akan membincangkan, ya, keluh kesah rakyat ketika ini, dan kita tidak lagi membicarakan tentang migran ke, tidak lagi membicarakan tentang majlis pemulihan negara ke, ya, sebab ini idea-idea atuk yang idea-ideanya tidak pernah untuk kebaikan rakyat, tetapi semua ideanya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka kita tolaklah sebarang idea yang cuba untuk menonjolkan ketokohannya kembali, untuk memberikan kelebihan kepada dirinya sendiri dan puak-puaknya. Maka kita mengambil jalan yang paling selamat, iaitu jalan yang diminta oleh rakyat, iaitu sebuah kerajaan baru, ya. Kerajaan lama ini tidak boleh diperbaiki, tak boleh dimodify lagi, sama ada dengan migran ataupun majlis pemulihan negara, majlis perpaduan ke, majlis apa pun lah, ya. Kalau datangnya daripada mulut atuk saka ni, semuanya cadangannya adalah untuk diri beliau, bukan untuk rakyat. Untuk rakyat apa dia? Untuk rakyat adalah parlimen dibuka supaya suara-suara rakyat itu dapat didengar, ya, dapat didengar. Suara-suara wakil rakyat yang anda pilih, yang anda undi pada PRU yang lalu, dapat dibawa ke parlimen dan kerajaan bertindak hasil daripada keputusan parlimen. Jadi apa masalahnya? Susah sangat nak buka parlimen, ya. Sedangkan ada parlimen dah 2 dos vaksin, ya, mereka tidak boleh bersidang. Dah ada vaksin pun tidak boleh bersidang. Sedangkan Nek Farah ini tidak boleh mengambil periksa, hanya tidak diberikan vaksin. Jadi antara ada vaksin dengan tak ada vaksin, ni apa beza dia? Ya, ada vaksin. Dulu janji ada vaksin. Siapa ada vaksin boleh balik raya, boleh ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, kata Muhyiddin. 2 kali cucuk tak boleh balik raya juga. Yang tak ada ambil vaksin tak boleh balik raya juga. Yang ada vaksin 2 dos tak boleh pergi bersidang parlimen juga. Yang tak ada vaksin tak boleh juga pergi parlimen. Yang ada vaksin 2 dos, 3 dos, kalau bagi 10 dos pun, tadi beri 10 dos pun kepada ahli parlimen, Muhyiddin tetap juga tidak akan membuka parlimen. Bukan kerana vaksin, bukan kerana dos, tetapi Muhyiddin sendiri ada sakit dalam tubuh badannya, iaitu sakit, ya, apabila hilangnya kuasa. Oleh kerana penyakit takut hilang kuasa inilah, ya, letaklah dos berapa ratus kali pun, maka parlimen tetap tidak akan dibuka. Siapa yang boleh merawatnya? Hanya kita mengharapkan majlis raja-raja. Lagi siapa lagi? Ya, selain daripada Allah Subhanahu Taala. Memanglah kita berdoa setiap hari, tetapi Allah tidak akan membantu kita kalau kita tidak melakukan usaha dan sebarang, ya, tindakan untuk menandakan bahawa kita mahukan perubahan kepada negara kita. Jadi sebab itulah desakan daripada rakyat itu penting, agar majlis raja-raja dapat membuat keputusan, agar majlis raja-raja boleh, ya, merawat penyakit yang kronik yang ada pada Muhyiddin dan juga kerajaan yang sekarang ini, ya. Mereka mempunyai penyakit yang tidak boleh diubati dengan vaksin, letaklah berapa dos sekalipun, ya, parlimen mereka tetap juga takut untuk dibuka. Ya, sedangkan parlimen inilah, ya, satu institusi yang tertinggi dalam negara kita. Parlimen tempat menggubal undang-undang, parlimen tempat untuk menentukan dasar kerajaan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan juga berkesan. Tetapi kalau ini tidak boleh berfungsi, ibarat satu kereta, walau cantik macam mana pun kita buat kereta ini, kita cat dengan warna yang dengan cat yang mahal, aksesori yang cantik, tetapi kalau enjin itu tak ada,
Ya, kalau enjin itu tidak berfungsi, tidak ada gunanya, ya, kereta kita. Jadi inilah yang berlaku pada negara kita, di mana menteri ambil vaksin 2 kali, tak boleh masuk parlimen. Mereka juga tidak bekerja, gaji mereka jalan, sedangkan pelajar, ya, yang mereka keluarganya menghabiskan duit bukan sikit-sikit untuk menghantar anak pergi universiti, belajar dah 2-3 tahun. Berapa banyak keluarga menghabiskan wang dan berapa banyak masa budak ini, ya, belajar, tumpukan kepada pelajarannya, ya, di bidang perubatan. Tiba ada waktu nak ambil peperiksaan, mereka dihalang, ya, budak ini dihalang untuk mengambil peperiksaan hanya kerana tidak mengambil vaksin, hanya kerana tidak melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh kerajaan. Jadi ini satu kezaliman dan saya rasa puak-puak lebay patut faham, ya, mereka tidak boleh berada dalam kerajaan yang zalim, ya, sebab mereka juga dulu berpesan bahawa usahakan bekerjasama dengan puak zalim, ya, menyokong saya diam-diam pun tak boleh, ya. Jahit jubah penguasa yang zalim pun, ya, takut masuk neraka. Apatah lagi mereka berada dalam kerajaan itu, mereka jadi menteri dalam kerajaan itu, mereka berada dalam mesyuarat kabinet bersama dengan kerajaan itu, mereka sama-sama merestui, meredoi dasar-dasar kerajaan. Maka sepatutnya, ya, puak-puak lebay ini orang yang pertama sekali sebelum UMNO, ya, sebelum UMNO, patutnya puak-puak lebay ini adalah pihak yang pertama sekali keluar daripada kerajaan yang zalim ini, ya. Macam UMNO saya fahamlah, ya, walaupun kita lihat pemimpin UMNO dalam media sosial berkemain hebat, ketua pemuda UMNO menentang dasar kerajaan, Najib Tun Razak hari-hari duk hentam, tetapi dalam masa yang sama berbelas-belas, berpuluh-puluh ahli parlimen UMNO masih lagi menompang, ya, masih lagi menongkat UMNO. Sebab itulah Najib Muhyiddin selamba, ya, buatlah macam mana pun, ya, selagi UMNO masih lagi memegangnya, ya, memegangnya di Putrajaya, ya, masih lagi UMNO masih lagi makan hasil daripada suap mulut Muhyiddin. Sebab itu Muhyiddin berani, ya. Sebab itu UMNO perlu ada kekuatan. UMNO mesti tunjukkan keikhlasannya kepada rakyat. Kalau dia betul ikhlas dengan rakyat, kalau dia betul tahu rakyat sekarang menderita kerana kerajaan ini, kalau dia tahu harga barang mahal melambung-lambung kerana kerajaan ini, sepatutnya UMNO tak perlu tunggu 8 Ogos, bulan Ogos. UMNO tak perlu tunggu habis darurat. UMNO tak perlu tunggu lagi nak Perhimpunan Agung ke apa ke kan. Sepatutnya mereka bermesyuarat, terus mengambil keputusan, menyatakan secara terang dan terbuka bahawa UMNO tidak lagi bersama dengan Perikatan Nasional. Ya. Ini kalau UMNO betul-betul ada keberanian, kalau UMNO betul-betul mereka ada lagi kris yang tak bersarung itu, ya, yang dikatakan Parti Melayu, Parti Keramat. Ya, kalau betul kamu ada kekuatan itu, ada keberanian itu, tunggu apa lagi, ya, sebaik-baiknya sebelum persidangan Majlis Raja-Raja 16 hari bulan ini. Sepatutnya UMNO menyatakan secara terbuka menolak kerajaan Perikatan Nasional. Barulah Majlis Raja-Raja lihat bahawa UMNO betul-betul serius, ya, untuk membela nasib rakyat. Tetapi kalau UMNO bercakap saja hebat di media sosial, nak tipu segala kawan ahli UMNO, kondongnya UMNO lah yang membela orang Melayu, UMNO lah yang minta moratorium lah sebagainya, ya. Tetapi bila kerajaan tak melaksanakan apa yang diinginkan oleh UMNO, ahli-ahli UMNO, ahli-ahli parlimen UMNO masih lagi mendukung kerajaan Perikatan Nasional. Di mana keikhlasannya, di mana keberaniannya, di mana kesungguhannya, ya. Yang tegas adalah Parti Keadilan Rakyat, ya. Bila kita menentang, kita tentang sungguh-sungguh. Kalau kita nak berkawan, kita berkawan sungguh-sungguh, ya. Sebab itu bila kita nak berkawan dengan Mahathir dulu, kita kawan sungguh-sungguh. Kita percaya sungguh-sungguh dekat Mahathir, ya, sampai peringkat letak dia jadi Perdana Menteri. Walaupun orang kata parti 13 menang pilihan raya boleh jadi Perdana Menteri, tak apa. Kita percaya kat dia, percaya sungguh-sungguh. Kita kawan sungguh-sungguh. Tapi bila dia khianat, ya, bila jadi musuh kita hendaklah juga bersungguh-sungguh menentang Mahathir Mohamad ini, ya. Nah, ini saya dengar cerita dalam Kongres Keadilan Nasional, ya, yang 20 hari bulan ni, ya, dulu dibatalkan atas anak MKN. Difahamkan 20 hari bulan ni kita akan adakan Kongres Nasional. Saya difahamkan telah keluar arahan kepada semua pembahas seluruh negara, ya, ada dibentuk jawatan kuasa sekretariat
pembahas. Ya, ini bukan arahan daripada pucuk pimpinan parti. Ini sekretariat mana saya tak tahu. Bentuk satu sekretariat mengumpulkan semua pembahas di dalam arahan sekretariat, ya, disebut agar pembahas tidak menyentuh isu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini saya sanggah sekeras-kerasnya. Ya, saya nak bagi tahu, saya nasihatkan pembahas, ya, tugas kamu menjadi pembahas dilantik oleh setiap negeri menjadi pembahas mewakili negeri. Tugas kamu pertamanya adalah membawa suara akar umbi di setiap negeri. Suara akar umbi di setiap negeri, semua cabang. Ya, kalau saya di Pahang ini 14 cabang, 100% 14 cabang dalam Mesyuarat Agung Tahunan cabang masing-masing telah membawa usul supaya keadilan menolak seorang bentuk kerjasama dengan Mahathir Mohamad. Ini suara akar umbi, ya, bukan emosi kita. Ya, memang akar umbi tolak Mahathir Mohamad. Jadi suara ini perlu dibawa dalam Kongres. Mengapa pula ada sekretariat yang menyatakan isu Mahathir tidak relevan, jangan disebut dalam Kongres. Ini yang play safe macam ini kita tak mahu. Inilah yang merosakkan parti. Dulu parti pun dikhianati kerana kita terlalu play safe. Bila orang cerita pasal kartel, cerita pasal Azmi dan sebagainya, Zuraidah, kita play safe. Kita kata tak apalah, dia rahsia sikit-sikit, tak apalah, jangan buruk sangka. Last sekali kita dikhianati. Kali ini perkara yang sama kita nak ulang, kita masih lagi play safe kerana nak lawan Mahathir. Lawan sungguh-sungguh. Kerana nak berkawan dengan dia, berkawan sungguh-sungguh. Ya, ini penting. Sebab tu saya minta kepada semua pembahas, ya, supaya memikirkan sama ada mereka nak dengar 2-3 kerat pemimpin yang jadi sekretariat ini ataupun mereka nak dengar suara akar umbi di negeri masing-masing. Ya. Kalau kamu nak dengar suara 2-3 kerat pemimpin ini, bila waktu pilihan raya, kalau kamu bertanding, kamu mintalah 2-3 kerat pemimpin ini bantu kamu. Jangan jumpa akar umbi untuk bantu. Sebab apa? Sebab kamu tak bawa suara mereka. Apabila mereka memberikan cadangan, pendapat dan usul, suara mereka tidak kamu bawa, sedangkan kamu diberikan amanah untuk membawa suara-suara mereka. Ya, jadi saya nak beritahu kepada semua pembahas, ya, kalau ada arahan itu, dan saya percaya memang ada. Saya dah baca, saya dah lihat, memang ada arahan supaya pembahas-pembahas tidak menyentuh isu Mahathir Mohamad. Saya nak beritahu ini arahan, saya percaya ini arahan bukan daripada Presiden, ini arahan bukan daripada Kak Wan ataupun daripada Wan Azizah. Ya, Kakak Wan ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini tak tahu mana entah pemimpin yang cuba nak main selamat dengan isu Mahathir Mohamad ini. Ya. Kamu jadi pembahas, kamu diberi masa 7 minit, 5 minit kamu ceritalah. 5-6 minit kamu ceritalah tentang vaksin ke, keselamatan ke, isu awal asal ke, pendidikan, pertahanan dan sebagainya. Memang penting. Tetapi takkan 1 minit, 2 minit kamu tak boleh nyatakan suara akar umbi mendesak Parti Keadilan untuk menolak Mahathir Mohamad. Sekiranya semua pembahas tidak menyentuh isu ini, maka Kongres Keadilan tidak akan membuat keputusan tentang hubungan kita dengan Mahathir Mohamad. Bila tidak ada keputusan, satu hari kita jangan menyesal. Setelah satu ketika nanti keadilan akhirnya menerima kembali Mahathir Mohamad atas sebab kita percaya manusia itu boleh berubah pada bila-bila masa. Tapi kita lupa manusia itu juga boleh khianat pada bila-bila masa. Okey, ini pesanan saya. Dah lari pada tajuk tadi. Abdul Ghani. Guna Sigaran, okey? Norden Terengganu. Okey. Zekban. Cempaka Sari. Okey. Okey, ini isu yang saya harap kita sama-sama beralkan dalam Facebook masing-masing. Bukan tujuan untuk apa? Tujuan untuk membela nasib pelajar ini. Apabila perkara ini telah menjadi viral, ya, akan dapatlah menyedarkan, ya, menteri dan juga kerajaan bagaimana seorang pelajar Melayu beragama Islam. Ini bukan isu perkawaman, bukan isu agama, tetapi kebetulan berlaku kepada seorang pelajar Melayu, wanita beragama Islam dalam bidang perubatan, bidang yang tidak ramai Melayu suka ambil. Ya, kebanyakan kita suka ambil bidang-bidang mudah, ya, pengajian sastra lah apa semua kan, kesenian lah, ya. Tapi bidang perubatan tak ramai Melayu yang berminat. Tapi bila ada golongan wanita Melayu yang berminat dalam bidang ini, kita halang apabila mereka sampai ke peringkat yang paling penting dalam kerjaya atau dalam pengajiannya, iaitu peperiksaan. Ya, hanya kerana apa? Kerana tidak mengambil vaksin. Sedangkan vaksin bukan satu perkara yang diwajibkan. Itu yang saya nak beritahu pada petang ini. Okey.
Cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Saya minta maaf atas gangguan pada awal tadi suara sebab saya masih lagi di dalam banyaklah ya. Senang selalu saya buat test kadang. Tuan-tuan tengok kadang live datang hilang, live datang hilang, kadang saya buat test ya. Test. Sebab adik kita saya gunakan konti radio ni sebenarnya. Sebab tu kadang dia live secara melalui handset. Macam biasa, dia berbeza dengan kita gunakan mixer dan sebagainya. Kadang-kadang kita lupa nak setting, tertinggal. Ya, itu yang suara tak ada, kadang tu terputus dan sebagainya. Apapun, yang penting maklumat ini dapat kita kongsikan dan kita share seluas mungkin supaya mencelikkan ya mata seluruh rakyat Malaysia ya bahawa negara kita memang hancur, bukan sahaja dari segi COVID, hancur bukan sahaja dari segi keselamatan, dari segi keselamatan yang cuai. Musuh luar negara boleh masuk bebas ya, dapat kebenaran, boleh ceroboh ruang udara kita. Kita juga hancur dari segi ekonomi ya. Bagaimana pelabur-pelabur telah mulai lari, syarikat Honda pun dah belah dah ya, tak datang Malaysia. Kita juga hancur dari segi pendidikan seperti mana yang saya sebut tadi ya. Ramai budak tak sekolah, belajar di rumah saja, dan ada yang ambil peksa hanya kerana tak cucuk vaksin, tak boleh ambil peksa. Hancur negara kita. Tidak ada ya yang nampaknya betul-betul mengembirakan kita ya tindakan kerajaan ini ya. Semuanya menyusahkan hati kita, membuat kita bertambah marah, dan kemarahan itu kita luahkan ya. Mereka tidak peduli ya, bukan baru-baru, berbulan-bulan telah diluahkan oleh rakyat sehingga sampai ke tahap rakyat nak marah siapa. Itulah kadang-kadang terlepas cakap sampai ke pihak kayangan sana ya. Terpaksa rakyat luahkan kemarahan sampai ke tahap itu. Tapi bila sampai ke tahap itu, kena pula tangkap kan. Jadi inilah ya, macam mana kita nak buat ya, macam mana kita nak buat. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah kita viralkan seluas mungkin supaya sama-sama fahamlah. Kita kenal UMNO pun macam kita juga konon-kononnya ya, menentang kerajaan yang ada, menentang kezaliman yang ada. Tetapi UMNO berbeza dengan kita adalah dia menentang tapi beliau berada di dalam itu. Beliau menongkat kerajaan yang zalim itu. Sama dengan Lebay. Tapi Lebay lagi dahsyat daripada UMNO. UMNO dia menentang tetapi berada di situ. Lebay ni dia menyokong, sentiasa menyokong ya. Harga barang naik pun dia kata munasabah. Ini Lebay. Macam mana? Kan? Sebab Lebay ni mungkin sejak daripada azali lagi diciptakan sebagai sebuah parti yang hanya untuk mencari makan ya. Sebuah parti yang hanya untuk diwujudkan di dunia ini hanya untuk menjadi saudagar penjual agama ya. Lebay, Lebay. Okey, juga sampai sini Jamal Lompin ya, selamat datang. Dah nak balik dah Jamal, baru muncul ya. Abdul Habib juga. Angah Julak, Abdullah Atan ya. Kita juga ada Cik Eta Sofian, Cik Yusof Syauki, Muhammad Nasrul, Zulkifli Zul, Cempaka Sari, okey, Saslina Awi daripada Simpang Petang. Simpang Petang pun di Kampung Den pun ni COVID ya. Sampai satu bas bawa orang kampung, bawa orang kampung pergi hospital. Nauzubillah ya. Kita minta janganlah berlaku pada keluarga kita. Kita doakan inilah ya. Kadang-kadang itulah seperti mana yang Tuhan janjikan. Bila bala bencana itu Tuhan turunkan, tidak kira kamu baik atau jahat, tidak kira kamu lebay atau tak lebay, kamu alim ulama ke kamu Tok Imam, semua kena. Dan kita lihat sekarang ni Tok Imam dengan Tok Bilal satu masjid pun ada yang diangkut ke hospital ya. Sebab apa? Sebab kita pun ada yang ada agama. Kita tidak jadi seorang agamawan atau pendakwah yang berani ya. Ada pendakwah yang jadi pengampu, ada ulama yang jadi ulama tanpa kayu, tidak menegur kerajaan ya. Sepatutnya bila pengkhianatan itu berlaku daripada awal lagi, pada ulama orang yang pertama menentang pengkhianatan sepatutnya. Tapi kalau dah pada ulama sendiri ya, orang yang pertama menyertai pengkhianat, maka tunggulah pembalasan Tuhan ya. Ada orang kata ini bukan bala bencana, ini satu dunia semua kena. Tapi kalau tuan-tuan lihat ya, memang penyakit ini satu dunia yang kena, tapi dunia mana yang macam Malaysia ini meningkat, orang lain semua turun. Banyak negeri yang pernah kena dulu pun, bahkan negara yang awal
datangnya ya lahirnya COVID ini, dia pun telah menurun ya, masyarakatnya dah bebas ya, banyak negara yang telah pun bebas ya. Memang penyakit ini satu dunia, dialami oleh seluruh dunia, tapi mereka ada penurunannya ya. Ekonomi mereka semakin lama semakin baik, tapi kita semakin lama semakin teruk ya. Buat PKP semakin teruk, buat darurat semakin teruk. Sekarang ni cuba nak buat migran lah, macam-macam lah ya. Yang sebenarnya kita masih lagi tak sedar bahawa ada penyakit yang berada dalam negara kita. Selagi penyakit ini ada, selagi penyakit ini tidak kita keluarkan, maka kita akan berterusan ya mengalami penderitaan seperti begini. Okey, cukup sampai sini. Jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Ya, mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus bersama saya pada petang ini. Insya-Allah kalau ada masa ke lapangan kita akan cerita ya isu-isu yang lain juga. Okey. Assalamualaikum. Bye bye.